Lohong hitam boleh dianggap sebagai suatu fenomena teraneh yang diramalkan oleh teori kenisbian apabila Albert Einstein menerbitkan teorinya pada November 1915. Ianya telah merombak ke semua konsep berkenaan ruang dan masa yang ada sebelumnya. Teori Einstein ini telah menyediakan suatu asas pemahaman yang baru mengenai daya tarikan graviti yang mengukir alam semesta pada skala terbesar. Sejak itu, teori ini telah menjadi asas kepada segala kajian mengenai alam semesta dan juga mempunyai kegunaan praktikal yang digunakan dalam peralatan pandu arah iaitu GPS. Teori Einstein menerangkan bagaimana setiap benda dan manusia di alam ini dipegang oleh daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti menetapkan jejak manusia agar sentiasa berada di permukaan bumi. Daya tarikan graviti bertanggungjawab mengatur orbit-orbit planet mengelilingi matahari selain mengatur orbit matahari yang mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Ia juga memacu kelahiran bintang daripada kepulan awan nebula serta mendorong kematiannya menerusi keruntuhan graviti. Daya graviti juga melentur ruang dan menetapkan kepanasan aliran massa. Sebuah jisim berat mampu melentur ruang dan memperlahankan massa. Jisim yang teramat berat pula mampu menembuk hamparan ruang-ruang lalu menghasilkan lohong hitam. Teori pertama yang menerangkan lohong hitam dikemukakan beberapa minggu selepas terbitnya teori kenisbian Walaupun teori kenisbian mempunyai rumus-rumus matematik yang sangat rumit, ianya tidak menghalang Karl Schwarzschild iaitu seorang ahli astrofizik berbangsa Jerman daripada membantu Einstein dengan menyumbangkan penyelesaian yang menerangkan bagaimana objek berjisim besar boleh menentur ruang massa. Bagaimana lohong hitam dapat terbentuk secara nyata merupakan persoalan yang sering bermain dalam fikiran Roger Penrose. Menurut beliau, jawapannya diperoleh semasa musim luruh pada tahun 1964 ketika sedang berjalan bersama-sama rakan sekerjanya di London. Pada ketika itu, beliau merupakan seorang profesor matematik di College Birkbeck. Hasil penelitian beliau itu telah membuahkan idea bernama permukaan terperangkap dan ia merupakan kunci yang beliau cari selama ini. Idea ini merupakan alat matematik yang sangat penting bagi menerangkan sifat lohong hitam. Sebuah permukaan terperangkap memaksa segala jenis sinaran untuk menumpu pada suatu pusat tanpa mengira sama ada permukaan itu melengkung, keluar ataupun ke dalam. Dengan menggunakan konsep permukaan terperangkap, Penrose telah berjaya membuktikan bahawa lohong hitam akan sentiasa mempunyai titik ketunggalan iaitu batas berakhirnya ruang dan masa. Namun sehingga kini tiada teori yang mampu digunakan untuk menjelaskan fenomena ketunggalan yang sangat pelik ini. Permukaan terperangkap jadi konsep teras dalam pembuktian Penrose mengenai idea ketunggalan. Kaedah topologi yang beliau perkenalkan ini amat penting dalam kajian kosmologi pada masa kini. Meskipun lohong hitam tidak dapat dilihat, kewujudan dan sifatnya boleh ditentukan dengan memerhatikan bagaimana hala tuju gerakan bintang-bintang di sekitar lohong hitam tersebut, ditentukan oleh daya tarikan gravitinya. Reinhard Genzel dan Andre Hess masing-masing telah mengetuai kumpulan penyelidikan yang meneroka pusat galaksi kita, Bima Sakti. Galaksi kita berbentuk seperti cakira lepeh berdiameter 100,000 tahun cahaya. Ia terdiri daripada gas, debu dan ribuan juta bintang. Salah satu daripada bintang ini merupakan matahari kita. Pandangan kita ke arah pusat galaksi terhalang oleh kepulan-kepulan awan bergas dan berdebu yang menyerap kebanyakan sinaran cahaya yang berbunca dari pusat galaksi kita. Justru, ahli astronomi perlu menggunakan teleskop inframerah berpandukan bentuk dan saiz orbit bintang-bintang yang terletak di pusat galaksi kita. Genzel dan Hess telah menemui bukti kukuh bahawa terdapat sebuah jasad legap berjisim tinggi yang tersembunyi di pusat galaksi kita. Adakah anda bersetuju dengan informasi yang diberikan? Nyatakan pendapat anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube dan Facebook KMN Box.